Bertemu kita lagi dalam Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat anda bersama saya Hafizah Zaman bertemankan rakan tugas Naila Huda. Seperti yang kita tahu, kerajaan telah mengumumkan pakej rancangan ekonomi, bantuan prihatin dan sebagainya kepada kesemua lapisan masyarakat. Tapi dalam masa yang sama juga ingin saya alihkan perhatian kepada nasib penjaja jalanan. Ini kita tahu bantuan-bantuan yang diberikan kesemuanya adalah kepada mereka yang berdaftar dan juga yang mempunyai lesen dan sebagainya, tapi kita juga tidak melupakan kepada komuniti yang mengamalkan ekonomi yang tidak formal. Jadi untuk itu kita bersama dengan pasangan suami isteri ini, kerana mereka ini berniaga hari ke hari di jalanan. Kalau saya fahamkan daripada maklumat yang saya terima daripada pasangan suami isteri ini adalah di hadapan Hanifah Jalan Masjid India, dan mereka menjual barangan permainan kanak-kanak. Jadi kita nak bersama dengan mereka sekarang ini, apa keadaan mereka, apa realiti mereka, apa yang mereka nak makan dan sebagainya, dan mereka mempunyai tak salah saya 2 orang anak untuk mereka jaga dan sebagainya. Okey, baiklah, untuk itu saya nak terus saja kepada isterinya, iaitu Nur Azlina Muhammad Azman. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Assalamualaikum, salam sejahtera Azlina. Assalamualaikum Puan Azlina. Assalamualaikum Puan Azlina. Sudah berada di talian? Hello. Selamat pagi. Selamat pagi. Puan Azlina, mungkin Puan Azlina boleh tak kongsikan kepada kami perniagaan yang Puan Azlina jayakan buat bersama dengan suami Puan Azlina. Kalau kita lihat berapa hari-harinya penjualannya, mungkin Puan Azlina boleh kongsikan berapa yang boleh terjual barangan mainan kanak-kanak ini, dan kalau dalam sebulan ni anggaran pendapatan, kalau Puan Azlina sudi kongsikan kepada kita juga nak lihat bagaimana, dan selalunya pendapatan yang Puan Azlina dan juga suami dapat ni selalunya barang-barang keperluan apa yang Puan Azlina beli setiap hari. Ini kalau sebelum tempoh PKP ni Puan Azlina. Mainan saya jual tu dalam satu hari tu bolehlah dia laku dalam 5 biji dan 5 buah macam tu lah. Lepas tu pendapatan saya tu tak tentu. Kalau ada orang beli, bolehlah dapat banyak sikit. Kalau orang tak beli, kurang lah macam tu. Kalau saya dapat banyak pun, saya pun beli keperluan anak je. Susu, pampers anak, makanan anak macam tu. Lepas tu bayar rumah. Itu je lah. Dalam sebulan dalam anggaran berapa Puan Azlina? Tak tentu. Kadang saya boleh dapat 1,000, kadang 800, macam tu je lah. Jadi Puan Azlina, bagaimana Puan Azlina dan sekeluarga menyesuaikan diri dalam tempoh PKP ini, hilang sumber pendapatan? Jadi bagaimana cabarannya itu? Itulah, makan pun kadang makan pakai telur, macam tu je lah. Kalau boleh Puan Azlina kongsikan, Puan Azlina boleh ceritakan kepada kami dengan ni mungkin lauk-lauk yang setiap hari menjadi hidangan Puan dan juga suami dan juga anak-anak Puan. Nasi goreng, kadang suami masak lah nasi goreng, kadang makan Maggi. Lauk dia macam tu je lah, Maggi, telur, nasi. Lepas tu ada kita beli sikit lah ikan sardin, macam tu lah. Puan Azlina, kita nak tahu ya tentang bantuan prihatin. Kerajaan sebelum ini ada umumkan bantuan untuk menyokong mereka yang terkesan akibat PKP ini, yang sepatutnya membantu keluarga seperti keluarga Puan Azlina sendiri. Jadi kita nak tahu, adakah Azlina dan suami sudah pun menerima bantuan prihatin ini? Belum terima? Belum. Saya belum terima lagi. Permohonan masih diterima. Permohonan masih lagi belum diterima. Apa mungkin kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh Puan untuk nak memohon ni? Susah nak isi borang ke macam mana? Ataupun tak ada internet ke? Saya dah isi, tapi dia tulis itu permohonan diterima. Macam tu lah, saya dah isi dah. Tapi tak tahulah bila dapatnya. Dan setakat ini, kalau Puan Azlina masih menunggu dengan penyaluran bantuan prihatin itu, boleh ke Puan Azlina masih survive untuk sara diri dan sara keluarga buat ketika ini, dan sampai bila agaknya simpanan Puan Azlina itu, kalau sudi kongsikan simpanan yang Puan Azlina ada untuk sekeluarga itu, sampai bila agaknya boleh tahan sehinggalah menunggu bantuan prihatin ini? Simpanan sekarang ni setakat ni tinggal 2 hari je lagi. Lepas tu dah tak ada pun, saya pun dah tak tahu macam mana lagi.
Puan, kalau boleh Puan kongsikan, Puan berada di Bandar sekeluarga berada di mana, dan juga ada tak mungkin jiran-jiran ataupun ahli-ahli parlimen yang di kawasan Puan itu ada tak menyatakan sebarang bantuan bentuk makanan, bungkusan dan sebagainya? Ada sebarang bantuan yang Puan terima daripada rakan-rakan Puan dan sebagainya? Ada juga, tapi dia kena ada nama macam tu. Ada sekali dia bagilah, dia bagi beras. Saya terimalah satu kali tu. Ada lagi lah satu beras je. Puan, kalau boleh Puan ceritakan kepada kami, ceritakan secara spesifik, kalau boleh Puan kongsikan, Puan sebagai seorang ibu kepada anak-anak Puan, mungkin apa perkara-perkara yang mungkin menjadi kebimbangan Puan yang Puan sendiri rasa sekarang ni. Saya kalau macam saya kongsikan cerita saya kalau saya tak dapat nak bawa balik, nak berikan kewangan kepada ibu ataupun adik-adik saya yang masih lagi di belajar, saya rasakan sedikit terkesan. Saya rasa macam diri saya ni macam ada sedikit emosi sedikit kan. Mungkin Puan boleh ceritakan kepada kami adakah ini membuatkan Puan dan juga suami berada dalam keadaan yang tekanan kerana sukar untuk mendapatkan makanan tu, Puan? Yelah, sebab kerja pun tak ada. Jadi susahlah kita orang nak dapat makan macam tu. Lepas tu susah nak beli susu anak sebab duit pendapatan dah habis kan, macam tu lah. Dan kita ingin berikan platform yang ruang untuk Puan Azlina sekeluarga sampaikan keluhan itu, apa mungkin Puan perlukan kepada ini platform Puan untuk bercakap bersama pihak berkuasa, wakil rakyat setempat itu, apa jenis bantuan spesifik yang Puan perlukan, bantuan keperluan anak-anak dan sebagainya? Saya perlukan bantuan anak-anak lah, susu, pampers, makan macam tu. Puan, dalam masa yang sama juga saya nak melihat kepada kalau kata sekarang ni Puan meniaga mainan kanak-kanak dan sebagainya kan, ada tak macam Puan terfikir untuk nak jual barangan tersebut di dalam talian ke, ataupun Puan hadapi kekangan untuk nak buat penjualan dia dalam talian di laman-laman Facebook, media sosial dan sebagainya? Pernah dah saya jual tapi tak laku pun. Motor pun tak ada, kereta tak ada. Saya pun pagi kadang naik bas macam tu. Susah. Dan kita nak tahu juga buat ahli keluarga Puan Azlina yang lain mungkin yang berada di kampung, ataupun adakah mereka berdekatan atau jauh? Adakah mereka boleh bantu Puan Azlina sendiri? Bagaimana? Dia orang jauh. Jauh, dia orang tak duduk sini. Puan, sekarang ni saya nak tanya Puan, Puan bukan saja mewakili penjaja-penjaja yang lain juga, tapi kita tak melihat kepada keluarga Puan juga, tapi kita juga perlu melihat kepada golongan penjaja seperti Puan juga yang sebenarnya ramai lagi dekat luar sana kan. Mungkin Puan boleh mewakili mereka, Puan boleh nyatakan kepada kami di platform ini untuk nyatakan untuk bagaimana, apa bentuk bantuan dan apa realiti cabaran yang sekarang ini penjaja di kaki lima perlukan daripada kerajaan, daripada wakil-wakil rakyat dan sebagainya. Apa bentuk-bentuk bantuan dan cabaran? Boleh Puan ceritakan tak? Bentuk bantuan tu macam mana? Yang keperluan anak macam tu ke macam mana? Puan Sokongan nyatakan untuk mereka yang hilang sumber pendapatan ini, selain kita lihat Puan sendiri masih belum dapat lagi bantuan prihatin itu, dan sekiranya kalau tempoh PKP ini dilanjutkan, bagaimana untuk Puan Azlina sendiri dan juga penjaja lain untuk dapatkan sumber pendapatan itu, dan kalaupun PKP tamat, boleh tak ada sokongan untuk sambung perniagaan itu? Apa jenis sokongan yang penjaja perlukan sekarang ini? Saya haraplah kerajaan bantu saya, sebab kalau dilanjutkan PKP lagi, orang tak boleh nak dapat pendapatan, susah nak cari kerja. Kalau boleh, kami perlu bantuan susu, makanan, macam tu je. Puan, kalau boleh Puan kongsikan kepada kami, anak Puan sekarang berapa orang dan juga umurnya berapa sekarang ni, mungkin apa aktiviti-aktiviti yang anak-anak Puan buat dekat rumah sekarang? Anak yang pertama umur dia 2 tahun, yang anak nombor 2 dia baru 3 bulan. Nah, dia aktiviti dia itulah minum susu, tidur. Macam tu kat rumah makan. Dan lari tu je lah.
Ya, dan aktiviti puan sendiri, suami isteri, bagaimana kerana hilang sudah pekerjaan, sumber pendapatan itu. Jadi apa jenis aktiviti yang dilakukan seluruh keluarga di rumah sekarang ini? Aktiviti main dengan anak je. Puan, kalau boleh Puan ceritakan kepada kami secara spesifik mungkin, Puan dan juga suami, bila antara pasangan itu kita tahu apabila duduk sekali dalam tempoh yang lama dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama juga masing-masing tak dapat nak bawa makanan hidangkan dekat atas meja anak-anak Puan untuk mereka nak makan, ada tak macam sedikit sebanyak mengganggu emosi Puan dan juga pasangan Puan, suami Puan sendiri, dan kadang-kadang membawa kepada pertelingkahan ke macam mana? Oh, tidak ada. Kita terima seadanya. Dapat apa kita makan hari ni, tu kita orang makan macam tu. Tapi Puan Tak ada emosi, tak ada. Sebab dah tahu kan kita susah. Sebab ada PKP ni, kena tahan lah. Puan, mungkin kita hampir nak berakhir, tapi mungkin Puan boleh tak nasihatkan, mungkin boleh beri nasihat kepada golongan penjaja di luar sana dan juga kerajaan kita sendiri, apa perkara-perkara yang diperlukan oleh golongan penjaja macam Puan untuk nak bangkit semula ketika tempoh PKP ini, dan dalam masa yang sama teruskan perniagaan apabila tempoh PKP ini tamat, Puan? Oh, saya pun tak tahu juga. Suami saya cakap boleh? Ya, boleh. Boleh, Puan. Hello, Assalamualaikum. Salam, Ya. Tuan. Ini saya suami kepada Nur Azlina. Ya. Yang kita nak sampaikan pada apa ni? Nak sampaikan kepada kerajaan, ibarat kata dia, lihatlah dan tengoklah nasib penjaja-penjaja yang tidak mempunyai lesen, dan banyak lagi memang rakyat yang ada dekat Malaysia ni yang tak dapat bantuan, yang kadang makan tak makan apa semua. Dan kita pun tak tahu. Saya harap kerajaan ni prihatinlah kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan lah. Itulah pesanan saya, dan saya harap PKP ni boleh selesailah dalam masa terdekat. Dan saya harap pun selesai PKP, saya harap saya boleh meniaga seperti biasa dan tak ada gangguan. Itu je saya harapkan sekarang ni. Ya. Okey, baiklah, terima kasih banyak kepada pasangan suami isteri Angela Feruzi dan juga Nur Azlina atas perkongsian mengenai realiti yang terpaksa mereka hadapi sekarang ini ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Diharapkan kepada mereka yang di luar sana yang memerlukan, yang boleh menghulurkan bantuan dan sebagainya kepada pasangan ini, anda boleh menghubungi 0192389232. Saya ulangi, 0192389232. Anda boleh menghubungi Angela Feruzi, nama suami kepada Puan Nur Azlina sebentar tadi yang kita berbincang. Okey, baiklah, terima kasih kepada anda semua kerana menonton Realiti Rakyat. Ini yang anda perlu kongsikan kepada kami, cerita-cerita apa yang anda hadapi ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Sekian daripada saya, Hafizah Zaman. Dan saya Nailah Huda. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi.